jenis tekanan. Bila tahu jenis-jenis tekanan, kita kata, okey, aku dah tahu dah ni. Maksudnya, kalau aku letak air yang banyak dalam satu bekas, maka tekanannya lagi besar. Kalau lagi besar, aku nak pasang dinding besar mana? Lantai besar mana? Betul? Jadi, kita kata, takkan aku main letak je? Tak. Maksudnya apa? Kita kena tahu berapa magnitude dia tu. Betul? Kita kena tahu berapa magnitude dia. Satu, kena tahu magnitude dia. Yang kedua, kamu kena tahu juga di mana dia bertindak ni. Tekanan ni ada. Tapi kat mana dia ni? Alright. Dan yang ketiga, kena tahu apa? Dia punya arah dia. Kemana arah dia? Kalau kita tahu arah dia menghala ke kanan, maka kita kata, oh kalau macam tu, dinding kanan aku ni mestilah lebih tebal daripada yang lain. Sebab apa? Aku dah kira tadi magnitude dia banyak ni, banyak ni. Jadi aku kena halang dia dengan sesuatu yang magnitude dia sama besar dengan tekanan yang dihasilkan oleh fluid tu tadi. Okey? Jadi itu kita kata, bila dah faham pressure tu, sekarang kita kata bolehlah kita nak ubah suasana alam sekeliling kita ni untuk mengatasi tekanan yang dihasilkan oleh fluid ni. Jadi benda ni nama dia apa? Hydrostatic force. Jom kita tengok hydrostatic force. Jadi pertama sekali, kamu kena imagine bahawa kononnya kita ni ada lapisan bendalih kat sini. Ini ada bendalih tu. Boleh? Ini konon-konon gambar ni ialah 3D. Maka kamu nampak air tu datang keluar daripada kamu punya skrin. Okey? Kemudian saya letakkan satu permukaan yang rata. Ini jangan lupa ni, kamu pandang ni dari sisi kan? Kamu pandang dari sisi. Kemudian saya masukkan permukaan yang rata dalam lah air ni. Guna air dah senang kan? Okey, saya letakkan dia dalam tu. Maksudnya ni pandang sisi lah ni kan? Okey, dia pandang sisi. Dan kononnya dekat bawah ni adalah lantai dia. Kita letak ni lantai. Okey, kita letak lantai. Kemudian apa kata yang ke atas ni kita pendekkan sikit cerita. Mana dia? Sekejap. Okey, yang ini kita padam sikit. Nak bagi dia nampak macam real sikit. Ni kita punya dinding. Kenapa pula dia padam lah? Putih. Putih. Kenapa dia jadi bukan putih? Right? Tu putih kat situ. Dinding yang barulah saya nak guna ni. Ini kononnya dinding dia lah. Ni dinding. Dinding. Kemudian di hadapannya ni adalah bendalih ni tadi. Macam tu. Okay. So, bayangkan benda ni. Kita punya macam dinding ni. Ataupun pintu ni. Right? Pandang dari tepi. Right? Pandang dari tepi. Nampak dia ni. Apa dia sebut sebagai rata. Okay. Tapi bila kamu pandang dia daripada hadapan. Pandang depan ni. Nak panas dia tunjuk ni. Okay. Pandang dari depan. Okay. Kemungkinan. Katakanlah. Lagi sekali. Okay. Dia rupanya tu. Okay. Jadi apa yang nak saya cerita ni. Dia rupa tu tak kisah. Okay. Rupa tu tidak memberi sebarang kesan. Yang penting apa? Rata. Boleh? Okey, yang penting ialah rata. Asalkan dia rata je, maka hukum benda yang kita nak buat selepas ni akan boleh diguna pakai. Tak kisahlah rupanya macam mana. Okey. So setiap jasad yang ada ni, dia ada center of gravity dia. Boleh tak? Nama dia apa? Center of gravity. CG. Katalah ini CG dia. So, kalau itu CG-nya, kalau pandang dari, kenapa pula dia sengit tu? Okey, mungkinlah tempat dia ialah di sini. Ini nama dia CG, Center of Gravity. Alright, permukaan yang tenggelam. Mendengar ayat saya tu. Alright, Center of Gravity, permukaan yang tenggelam. Okey, kemudian anggapkanlah dia punya jarak dia ni, bila diukur ke permukaan bebas. Ini bila diukur ke permukaan bebas. Ni jarak ni. Ni jarak ni. Okey. Diukur tegak lurus ke permukaan bebas. Jarak ni namanya ialah H. Okey.
Alright, so mari kita start kita punya hukum dia dulu, okay? Ini hukum ataupun kisah dia. Bila di atas ni ada 101.3 kilopascal, maka berlakulah tekanan, betul? Bila ada tekanan, kemudian ada permukaan air yang berwarna biru. Boleh tak? Tekanan jumpa dengan permukaan yang dipanggil sebagai area. Boleh tak? Bila ada area, ada tekanan, maka adalah force. Boleh? Sebab P sama dengan F bagikan dengan A. Kalau dah ada P, jumpa pula dengan A, maka terhasillah force. Boleh tak? Dan force ni mesti bertindak apa? 90 darjah. Seperti mana diceritakan oleh Pascal. Alright? Dayanya mesti bertindak 90 degree to the surface. Maka kamu nampak tak permukaan putih kita ni? Permukaan putih kita ni di atasnya ada bendalil. Maka bendalil ni akan bila dia duduk diam dia menghasilkan tekanan. Permukaan bendalil, permukaan putih ni ada luas dia. Maka adalah force. Dan force ni pula bergantung pada P. Kita dah belajar dah. Makin dalam kamu masuk ke dalam, makin besarlah tekanannya. Jadi kalau saya lukis anak panah ni melambangkan tekanan, maka yang atas ni anak panahnya pendek. Bila yang di bawah ni anak panahnya panjang, menceritakan apa? Magnitudenya besar. Okey. Jadi maksudnya daya bila kita masuk aja permukaan ke dalam fluid, maka akan ada daya. Bila ada daya, kita kena cari tiga perkara. Yang pertama, kita nak tahu berapakah magnitude. Alright. Bila tahu magnitude, kita boleh bayangkan berapa pula tebal dinding kita nak buat ni. Yang kedua, kita kena tahu apa? Locationnya dekat mana? Dekat mana dia ni bertindak. Yang ketiga, kita kena tahu boleh tak? Dia punya direction dia. Boleh. Bila tahu directionnya, senanglah kita nak menghalang dia. Alright. Kalau kita nak halang dia. Okay. So, yang warna merah ni tadi ni ialah dia punya magnitude. Tapi magnitudenya berubah dari atas sampai ke bawah. Kalaulah saya panggil dekat atas ni sebagai titik 1, yang ini ialah titik 2, maka dia berubah dari 1 sampai ke 2. Habis tu, yang mana satu magnitudenya? Maka kita tak boleh nak kata nak ambil satu magnitude. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena cari puratanya di mana. Purata dia. Purata force dia kat mana. Nak dapat purata ni, bila ahli matematik dah buatkan. Dia kata kalau kamu nak cari dia punya purata, apa yang perlu kamu buat ialah gunalah elemen. Tengok pada satu elemen yang kecil. Elemen apa? Elemen luas. Alright, namanya ialah dA. Kamu ada dA kat sini. Jadi kalau saya lukiskan di sebelah sini, kamu ada dA di sini. Alright, so itulah dA. Okey, sebabnya kita nak tengok elemen daripada nombor 1 sampai nombor 2. Maka kita cari magnitude dekat 1 berapa, lepas tu ada 1+1, 1+1, 2, 1, 2, 3, sampai lah nombor 2. Kita ambil semua daya tu, tambahkan dia, kemudian bahagikan dengan jumlah semua titik yang kita ada. Jadi nak buat tu kita namakan dia sebagai dA tadi. Jadi kalau macam tu, kamu dah ada luas ni nama apa tadi? dA. Soalannya, berapakah kedalaman dA ni? Kita anggaplah kedalaman dia ni, dia nak sejauh, dia duduk kat bawah bebas ni sejauh, nama dia ialah H. Okey, jadi kita nak tahu berapa magnitude daya yang bertindak pada permukaan dA ni. Itu soalan dia. Berapakah magnitude dia? Okay, so saya letakkan dia berwarna putih ni. Okay, dan oleh sebab luasnya ni kecil, boleh tak? Maka tak dapatlah kamu daya yang besar. Betul? Sebab luasnya pun kecil. Kalau luasnya kecil, maka force-nya pun kecil juga. Yang kecil ni namanya ialah dF. Macam tu. Okay? Jadi sekarang kita nak tahu berapa magnitude dF ni. Maka kita pun tulislah kan. Dia kata bukankah P sama dengan F bagikan dengan A. Tapi kita tak ada A. Yang kita ada hanyalah dA. Kalau kamu ada dA, maksudnya kamu hanya ada dF. Kalau macam tu, dF sama dengan
PDA. Jangan lupa ni, kita nak cari apa? Magnitude. Magnitude. Jadi yang nak cari lah force. Berapa force tu? Oh, senang je. DF sama dengan P darab DA. Oh, senang je. Soalannya. Habis P tu berapa? Oh, ya tak ya juga. Berapa pula P tu? Jadi nak tahu P kena ikut persamaan yang baru kita bincang tadi kan. Iaitu bandingkan satu titik dengan titik yang lagi satu. Jadi kalau macam tu susah sikit kita nak cerita. Apa kata kita letakkan nombor kan? Guna nombor senang. Oleh sebab kita dah guna 1 dengan 2, apa kata kita guna ni sebagai titik, kononnya tempat dia bertindak ni, titiknya ialah titik 4. Boleh? Jadi ni bermaksud DF ni sama dengan apa? P4 darabkan dengan DA. Soalannya berapakah P4 ni? Oh, P4 ni boleh kita dapat nilainya kalau kita tahu lagi satu titik dalam bendalih yang sama yang tekanannya kita tahu. Okey. Jadi kalau kita tengok seluruh gambar ni, kalau kita letak kat sini, ni yang saya tanda ni. Kamu tahu ke P tu berapa? Mana kita tahu kan? Sebab kita pun tak tahu apa kedalaman dia. Jadi yang the best yang kita tahu ialah dekat permukaan bebas ni. Kenapa dekat permukaan bebas? Sebab dia ni terbuka pada atmosfer. Panggillah dia ni sebagai titik 3. Bayangkan konon-kononnya kita tengah bergerak dari 3 nak pergi ke 4. Macam mana cara tulis dia? Tempat sampai P4. Daripada mana kau datang? Titik 3. Apa kau buat sekarang ni? Tengah turun. Bila turun kita tambah. Berapa? Rho G. Berapa dalam kamu turun ni? H. Darab H. Okey. Dan kita dah tahu dah P3 ni kalau tekanan atmosfer guna jangka tolok, maka nilainya ialah kosong. Maka P4 ni sebenarnya adalah Rho G darabkan dengan H. Oh, kalau macam tu senanglah dah kan. Maka kita kata ADF ni sebenarnya sama dengan Rho G H DA. Dah dapat magnitude dia. Alright, untuk elemen yang berwarna hijau terletak sedalam apa? Sedalam H. Kan senang itu. Tapi soalannya, bukan yang kita ada satu je elemen tu. Betul? Daripada titik 1 menyampaikan ke titik 2 tu, kita ada berjuta-juta, berbilion-bilion, trilion. Boleh tak? Dia punya DA tu. Boleh? Bukannya satu, ada banyak. Jadi kalau macam tu, ingat tak kisah saya tadi? Saya kata saya nak ambil apa? Pada satu elemen, tambah elemen lagi, tambah lagi. Sampailah ke titik 2. Jadi perbuatan itu dah dibuat oleh ahli matematik. Dia kata tak perlulah kamu tambah satu. Guna kaedah aku ni. Kaedah ni apa? Kamu integratekan dia. Boleh? Maka DF ni kita integrate. Kemudian integrate lagi sebelah. Boleh tak? Rho GHDA. Nak integrate siapa ni? J. Ke seluruh luas area. Okey. So, bila kamu buat integration ni, integration DF ni, kamu dapatlah F. Boleh? Yang ini pula Rho dengan G ni adalah bendalih tu. Bendalih dia daripada atas sampai ke bawah, daripada 1 sampai ke 2 tu, bendalih yang sama. Maksud dia apa? Dia constant. Constant duduk bawah. Duduk luar. Sebab kalau kamu integrate constant, kamu tak dapat apa-apa. Okey? Tetapi yang berubah siapa? Yang berubah ialah H. Mana cik tahu H ni berubah? Cuba tengok ni. Boleh tak? Yang dekat titik 4 tu, titik hijau tu, berapa dalamnya? Kita panggil dia H. Betul? Yang dekat tengah-tengah dia tu, berapa pula dia punya dalam dia? Kenapa pula dia H ni? Alright. Yang tengah-tengah ni nama dia apa? H bar. Apa saya tertinggal lah tu. Boleh? Yang tengah-tengah tu nama dia H bar. Tengah-tengah. Itu nama dia H bar. Habis yang bawah sekali ni, apa nak dipanggil ni? Daripada bawah ni sampai ke atas ni, apa nak dipanggil? Okey, takkan nak panggil dia H juga. H tu ialah yang warna oranye, betul? Okey, jadi tak panggil lah H. Apa kita panggil? H bawah, betul? Okey, nama dia H bawah. Maksud dia, H ni yang berubah dari atas sampai ke bawah. Jadi tak boleh lah H ni duduk di luar daripada integration. Dia kena duduk dekat dalam integration. Integrate seluruh luas HDA. Oh, kenapa pula saya guna warna hijau ni? Okey, balik.
Okey, lebih baik kita guna apa? Warna putih balik semula. Ini integrate area HDA. Dia kata itulah magnitude-nya. Kalau kamu nak, kamu kena integrate lah seluruh HDA ni. Okey? Lagi sekali orang matematik dah tolong kita. Oh, dia kata yang dah integrate ni, dah integrate area integrate HDA ni, boleh tak? Ini nama dia first moment of an area. Alright, so dia kata first moment of an area. Boleh tak? First moment of area ni sama dengan, dia kata first moment ni sebenarnya sama dengan, boleh tak? Ni integration area HDA, nama dia apa? First moment of area. First moment of area tu sama dengan siapa? Sama dengan H bar darabkan dengan A. Boleh? Kalau macam tu tak perlulah guna integration tu sebab dia dah sebut. Nama dia apa? Namanya ialah first moment of area. First moment of area tu apa? H bar darabkan dengan A. Kalau macam tu, bolehlah kita tulis hydrostatic force on the plane surface sama dengan rho G H bar darabkan dengan A. Inilah dia persamaan yang kita tunggu-tunggu, yang kamu tunggu-tunggu sejak dulu, betul? Boleh? Kalau kamu tak tunggu, kamu tak join space ni. Okay, ini sebab kamu tunggu tu lah. Dia pun dah datang dah petang ni. Nama dia apa? Rho G H bar darabkan dengan A. Ini kena hafal, ya tak? Nak hafal dan kena faham. Rho G H bar darab A. H bar tu apa bendanya? Apa binatang H bar ni? Tengok balik gambar ni. H bar tu yang berwarna hijau. Apa tu? Jarak dari center of gravity. Boleh tak? Center of gravity siapa? Center of gravity of a submerged area. Boleh tak? Dari tengah center of gravity, pusat graviti, permukaan yang tenggelam. Diukur tegak lurus ke permukaan bebas. Punyalah panjang. Betul tak? Okey. Itu maksud H bar. Jadi daripada kamu menghafal ayat yang panjang tu, lebih baik tengok gambar saya tu. Apa dia CG? Terus tengok. CG lah. Apa H bar? Senang je. Dari CG ukur tegak lurus ke permukaan bebas. Boleh faham ni tuan-tuan? Ini benda-benda yang nampak remeh, boleh tak? Tetapi boleh menggugat kehidupan. Boleh menggugat kehidupan kamu lah. Okay, so pastikan ingat. Alright, pastikan ingat. Kemudian darabkan dengan area. Apa area ni tuan-tuan? Area ni apa? Luas permukaan apa tu? Yang tenggelam. Kalau kamu ambil nota, kalau masih lagi ada depan skrin ni, boleh ambil nota, tulis kat nota tu. Apa tu? A tu ialah apa? Luas permukaan yang tenggelam. Jangan silap tu. Okay, kalau silap, kamu yang tenggelam. Right? Bukannya gate tu yang tenggelam. Dah kita dapat Rho G H bar A. Alright. Ini saya nak kamu buat kejap petang ni. Ada kalkulator tak ke depan? Tuan-tuan, ada kalkulator tak? Ada. Tolong pegang kalkulator tu. Okey, semua orang dah pegang? Mula tegakkan dia. Tegakkan atas meja ke? Kalau ada meja. Dah, tegak dah? Okey. Sekarang cuba sengetkan sikit sama macam permukaan putih kita tu. Sengetkan sikit. Dapat ya? Okey. Sekarang apa saya nak kamu buat, bayangkan ialah kononnya kamu ada permukaan warna biru dia di atas kamu punya kalkulator tu. Boleh bayangkan tak? Okey. Kemudian daripada tengah-tengah kalkulator tu, konon itu dia punya center of gravity lah. Boleh? Kamu imagine kan ada garisan naik ke permukaan bebas. Nama dia ialah H bar. Boleh faham tak ni? Okey. Alright. Sekarang apa saya nak kamu buat ialah bayangkan kamu punya kalkulator tu tadi, kamu extend kalkulator tu, panjangkan kalkulator tu dengan cara apa? Dengan cara meletakkan garis. Boleh daripada hujung kalkulator
Boleh tak? Hujung kalkulator tu ada dua betul. Satu yang menghadap kamu, lagi satu yang jauh sikit pada kamu tu kan? Boleh? Kamu buat dua garisan tu naik ke atas sampai dia melintas permukaan warna biru tu. Boleh bayang tak rupa dia? Boleh nampak tak? Dua garisan, kita bawa naik ke atas, akhir dia melintas tak garis biru tu? Boleh? So, bila dia melintas garis biru tu, kamu akan nampak ada satu garisan kan? Satu garisan nun di hujung di dalam ke dalam, lagi satu tu dekat dengan kamu. Betul? Okey. Jadi saya nak lukis benda tu. Okey, saya nak lukis benda tu dalam skrin ni sekarang. Okey, kalau ikut gambar kita ni, perasan tak kita ada dinding yang berwarna oranye tu kan? Okey. So, untuk menghasilkan dua garisan yang saya sebut atas kalkulator tu tadi tu, so konon-kononnya kita extend kita punya garis warna biru ni melintasi dinding tu. Alright, melintasi dinding tu. Boleh faham tuan-tuan? Okey. Tadi saya suruh kamu panjangkan line tu kan? Panjangkan line tu. Jadi saya nak guna warna apa nak pakai dia? Warna putih lah. Ni warna putih ni saya ambil garisan ni. Saya kenapa putih sebut putih buat benda lain? Tu putih. Okey. Saya ambil ni saya dot-dotkan dia. Dot sampai dia melintas. Dah melintas dah warna biru tu. Okey. So lebih baik saya padam yang tepi ni supaya senang kita nak nampak. Okey, saya dah padam yang tu supaya benda ni clear dan kamu nampak. Okey, apa yang nak saya buat sekarang ni, masa kamu buat praktikal ni tadi tu, kamu nampak dua garisan tu, boleh tak naik ke atas, kemudian kedua-duanya mencecah permukaan bebas warna biru, betul? Dan dua garisan tu boleh digabungkan menjadi satu garisan. Boleh? Garisan itu, boleh tak? Kita panggil dia sebagai line OX. Jadi yang kamu nampak dua line mencecah permukaan tu, bila dilukis, rupanya jadi macam ni. Ni. Kenapa dia padam pula? Jap ya. Ni, warna biru. Saya ambil biru ni. Okey, kemudian warna putih tadi. Okey, dia cross kat situ. Okey, sekarang ni saya nak lukis garisan yang melintas permukaan tu tadi. Okey, garisan tu bila dilukis dalam gambar, rupanya macam ni. Boleh? Dia betul-betul melintasi tempat dia melintas tu. Boleh tuan-tuan? Dalam gambar, garisan tu macam masuk dalam air ni. Tapi praktikalnya tadi, garisan tu bukannya masuk dalam air. Dia pada permukaan air. Boleh? Right? Pada permukaan air tu. Garisan ni nama dia adalah OX. Boleh ingat ni tuan-tuan? Garisan apa? OX. Macam mana buatnya? Mula ni sambung daripada jasad ni, dot line ni sampai dia melintas permukaan bebas. Lepas tu buat garisan OX yang bertindak apa tu? 90 darjah daripada garisan dot tu. Okey. Itulah dia OX. Boleh? Dalam gambar macam dia masuk dalam air. Tapi sebenarnya bukan. Dia berada pada permukaan air. Okey. Jadi ni bermaksud, boleh tak? Kalaulah yang warna hijau tu nama OX, maka yang warna putih ni yang putih yang saya dah besarkan sikit ni, ini nama dia apa? Mestilah nama dia Y tak? Sebab ini OX, yang ni adalah nama dia Y. Garis paksi tu paksi Y. Okey? Jadi maksud dia, kalau kamu pegang lagi kalkulator tu, nak ukur jarak pada kita punya kalkulator ni ada dua cara. Satu, kamu ukur dia tegak. Boleh? Lagi satu, cara ni apa? Kita ukur dia dalam paksi Y.
Okey. Ini bermakna dari kita punya center of gravity ni ke permukaan ke line OX ni, boleh tak? Bolehlah kita panggil, boleh juga kita ukur sama ada tegak ataupun guna sengit ni kan. Apa kata jarak ni kita panggil dia sebagai Y bar. Kalau itu Y bar maksudnya DA kita ni jaraknya sejauh mana? Jaraknya ialah sejauh Y macam tu. Okey. Katalah kalkulator kita ni tadi sudutnya ialah sudut theta. Okey, katalah dia tu bersudut theta. Kalau dia bersudut theta, jom kita ambil gambar, tengok gambar tu ya. Setuju tak kalau saya lukis ni ialah titik CG. Okey, kemudian kita ada line warna biru sampai kat atas ni tadi. Dan, betul? Kemudian dari CG ni ke garis warna biru ni, tadi dah nama dia apa? H bar. Betul. Kemudian kita ada line warna putih yang kita ukur dia sengit. Betul? Sengit sampai ke mana? Sampai ke permukaan bebas tu. Betul? Ni pada garisan OX. Ya, pada garisan OX. Jarak dia, nama dia adalah Y bar. Okey. Dan jangan lupa pula. Ni tadi ni sudut dia ialah sudut theta. Okey, kalau ini theta, yang ini ialah 90 darjah sebab dia tegak je. Kalau ini theta, maksudnya di sebelah sini ialah theta juga. Okey, dia sudut bersilang. Kalau dia macam tu, ini bermaksud tengok pada gambar kita tu, hubungan di antara H bar dengan Y bar ialah dia kata H bar bahagi Y bar ni sama dengan sin theta, atau boleh ditulis sebagai H bar sama dengan Y bar sin theta. Dapat tak tuan-tuan? Okey, so daripada situ kita kata titik CG ni boleh ukur dua cara. Satu, kamu ukur tegak atau kamu ukur cara sending. Kalau ada dua cara nak ukur dia, maksudnya nak tahu berapa magnitude force ni, ada dua cara jugalah. Boleh? Satunya ialah F sama rho GH bar time A. Lagi satu, kita boleh ukur dia atau cari dia menggunakan kaedah apa? Sending atau sengit. Rho G, sekarang ni H bar, tak bolehlah sebut H bar lah. Dia sebut dalam sebutan sending dia ialah Y bar sin theta A. Boleh? Ini lagi satu persamaan penting. Boleh. Jadi maksudnya nak cari magnitude ni ada dua cara. Sama ada cara tegak ataupun cara sending.